Salam sejahtera kepada anda semua penonton Sejahtera Asia pada hari ini, iaitu hari Minggu edisi 15 Ogos 2021 bersamaan dengan 6 Muharram 1443 Hijriah. Apa khabar anda semua di rumah? Harapnya sihat-sihat saja dan semoga segala urusan dipermudahkan. Baiklah, hari ini anda bersama saya iaitu Shasha Denzin dan juga beberapa host kita pada hari ini iaitu Sharon Kezia dan juga Cikgu Bong. Cikgu Bong. Kita hari ini akan mengadakan slot pendidikan sains dan juga Cikgu Bong, apa yang akan kita belajar pada hari ini dan eksperimen apa yang akan kita berikan kepada mereka semua. Okey, aktiviti yang minggu ini kita ada lanjutan daripada apa yang kita buat minggu lepas. Kita tambah lagi banyak lagi detail tentang kenapa dia terapung dan juga tenggelam. Tapi minggu lepas tu kita guna telur kan? Betul. Ya. Minggu ini kita guna apa ini? Kentang. Lepas ni bolehlah kita masak Kari. Dah prepare dah nak masak apa dah. So rasanya kan apa terjadi kalau kita masukkan kentang ni dalam air ni? Biasa dia akan tenggelam lah cikgu. Tenggelam. Okey, kita cuba. Tapi sebelum cikgu boleh perkenalkan apakah bahan yang kita gunakan kepada penonton hari ini. Ya, hari ini kita akan cuba guna air saja, air biasa. Dengan bekas yang boleh kita simpan air. Hari ini kita cuba guna bekas yang transparent lah. Okey, lut cahaya supaya senang kita nak perhatikan apa yang berlaku dan juga kentang. Contohlah cikgu, kalau ada dalam kalangan pelajar kita yang bersama kita pada pagi ni dia tak ada kentang di rumah. Jadi mungkin boleh guna alternatif apa yang boleh digunakan untuk menggantikan kentang cikgu? Boleh. Apa-apa ubi keledek kah? Boleh juga. Bagaimana pula kalau dengan buah oren? Buah oren tu boleh cuba. Cuba saja. Cuba saja. Bawang boleh tak cikgu? Bawang boleh? Bawang boleh. Asalkan dia ialah benda. Apa boleh masuk. Jadi itu yang seronoknya tentang eksperimen sains ni, sebab kita boleh cuba pelbagai jenis benda yang kita nak cuba. Sebab kita mungkin akan mendapat kesan yang berbeza, hasil yang berbeza dengan setiap apa yang kita gunakan. Mungkin kalau kita gunakan seperti yang Syah kongsikan tadi, kalau kita gunakan limau mungkin hasil yang berbeza. Kalau kita gunakan kentang hasil yang berbeza. Seperti slot pendidikan yang lepas kita gunakan telur, hasilnya pun berbeza. Tapi dia akan balik juga konsep yang sama. Okey, kita cuba. Kita cuba masukkan kentang ini dalam air. Jadi saya nak masukkan yang besar sebab di sini saya disediakan dengan 2 biji kentang, ada satu yang besar, satu yang kecil. Jadi hari ini saya nak cuba untuk yang pertama, saya nak cuba menggunakan kentang yang besar. Jadi dekat sini kita dapat lihat ada 2 saiz yang berbeza, iaitu satu kentang yang kecil dan satu lagi adalah kentang yang lebih besar. Jadi kita akan masukkan. Seperti yang saya jangkakan. Dia akan tenggelam. Sebab mungkin adakah dia kemungkinan dengan saiz besar? Kalau saiz kecil boleh tak dia timbul? Tak pastilah. Tapi biasa kalau kita fikir logik lah, selalu kita fikir yang besar adalah berat, jadi akan tenggelam. Yang kecil ringan, jadi akan timbul. Itulah persepsi kita yang biasa. Saya pun rasa berpendapat seperti Sharon juga. Saya cuba. Yang seterusnya saya akan masukkan kentang yang bersaiz kecil lah. Ini belum direbus ya kepada anda, masih mentah lagi. Tenggelam juga kan? Tenggelam juga. Maksudnya ketumpatan kentang ini memang dia lebih tumpat daripada ketumpatan air. Sebab itu dia tenggelam. Selain itu dia juga berkaitan dengan daya apungan. Bukan saja berkaitan dengan ketumpatan, dia ada kaitan dengan daya apungan dan juga berat. Berat itu ialah daya, sejenis daya juga. Dalam istilah sains, berat lain dengan jisim. Contohnya saya tanya Sharon, berapa jisim kamu? You akan jawab 40 kg. So jisim itu dalam unit dia kg. Kalau saya tanya berapa berat Sharon? 400 Newton. Istilah saiz ini, tapi biasalah yang dalam pertuturan setiap hari itu memang kita guna kg sebagai berat. Sebenarnya istilah tu tak tepat kalau ikut yang istilah saiz tu. So 1 kg, 1 kg bersamaan dengan 10 Newton sebab tarikan graviti. So itu kita panggil dia berat. So bila dia tenggelam, maksudnya daya apungan itu kurang daripada berat kentang ini.
So kita boleh manipulasikan supaya kita nak buat daya apungan kentang ini lebih daripada ataupun sama dengan berat kentang tu dia akan timbul. Ada idea tak macam mana supaya dia timbul? Supaya dia timbul. Kalau potong setengah, cikgu. Potong setengah, sama juga dengan yang besar jadi dia akan kecil kan? Betul, dia akan jadi kecil. Kalau macam minggu lepas kita ada tambah garam. Garam. Selain tambah garam, kita ada boleh juga ada cara lain supaya dia boleh timbul. Jadi kita akan mencari apakah jawapannya. Solusinya selepas. Saya rasa Syasha memang suka minum bubble tea kan? Saya suka sangat minum bubble tea, cikgu. Biasanya kita akan guna ini ialah straw bubble tea itu. So kita akan cuba dengan straw saja. Kita boleh buat magic pada kentang ini dan kita akan cuba dua jenis straw. Yang ini straw yang biasa, yang saiz kecil, diameter kecil dan yang ini ialah yang berdiameter besar. So rasanya dengan ini macam mana? Ada idea tak? Untuk membuatkan kentang itu terapung, Terapung. Adakah kita nak cucuk dekat atasnya? Itu saya pun terfikir macam cucu kita akan mencucuk ke atas ataupun mungkin gunakan straw yang ada ni kita bina rakit lah Syah. Bina rakit boleh. Selain itu tersebut. Nak kejam sikit kita cucuk. Ya, cuba. So yang ini kan ada satu hujung dia tajam kan. So you cucuk terus tu. Okey, boleh. Untuk yang ini, kita kena ubah suai sikit, kena guna gunting. Okey. Nak kena bagi tajam dekat dekat hujung tu. Supaya dia dapat menusuk ke kentang tersebut. Jadi cikgu, kiranya macam kita boleh cucuk dekat mana-mana tempat yang kita nak ataupun ada spesifik cucuk di bahagian atas itu. Bahagian atas. Atas saja. Sinilah cikgu atas ke? Yang ini lah supaya permukaan dia luas, lebih banyak straw tu kita boleh cucuk. Kita harus lakukan di permukaan yang luas. Tekan sampai dia padat. Kalau nak cepat, biasanya kita minum bubble tea tu mesti tekan sini kan, supaya mampat udara tu mampat. Tak dapat cikgu keras. Macam tu saja saya dengan berhati-hati. Straw tu tak dapat kan. Tips. Nak kita tajam sikit. Okey. So itu kena mampatkan supaya udara tu dia tak keluar. So dia akan wujudkan satu tekanan tu. Jadi kita sebenarnya dah ada tips ya adik-adik dekat rumah. Caranya adalah dengan yang dekat atas ni, permukaan atas ni kita tutupkan, lepas tu tekankan, cocok sahaja. Ya, cocok sampai semua bahagian tu masuk ke dalam. So Syasha mungkin Syasha boleh cocok sampai bahagian atas ni penuh. Sharon? Saya boleh tambah lagi lah cikgu? Tambah. Okay, kita nak tengok yang mana lebih berkuasa. Kita boleh gunakan tricks. Nanti dia sudah jadi apa? Macam tu sahaja. Senang. Macam porcupine ya? Ya. Kalau tak, kita cukup tajam. Jadi kena pastikan kita nak tambah berapa banyak? Sebanyak yang boleh? Sebanyak yang boleh, sampai penuh. Sampai penuh? Okey, kita buat lagi. Amboi Syah, seronoklah dia kan. Sebab dia punya straw tu besar. Saya ni kecil, ambil masa sikit lah nak cucuk bagi dia tertanam kat situ. Tertanam dekat situ. Rasanya ini adalah aktiviti yang sangat seronok. Lagi-lagi pada hari Minggu. Mungkin boleh dilakukan di atas ni. Okey, cocok lagi. So dengan ada teori sains kita tekan supaya udara tu mampat, maksudnya walaupun dia nampak lembut tapi dia boleh cucuk pacat pada yang keras ini. Saya dah ketibi sedikit. Tak apa ke cikgu kalau macam ada tak boleh lah. Tak boleh sebab nanti air masuk tu dia sama. Tak boleh ya adik-adik semua. Pastikan kalau ada macam terlebih sikit kita cabut semula dah tu. Masuk. Buat lagi. Okey, begitu. Okey, selepas ini kita akan melihat apakah kejadian yang akan terjadi kepada kentang kita semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi bersama kami bertiga dalam slot pendidikan bersama dengan Cikgu Bong. Jadi seperti anda lihat, tadi sebelum rehat kita tengah mencucuk straw ini ke atas buah kentang. Kerana hari ini topik kita masih juga dalam topik yang sama, iaitu tentang ketumpatan. Kesinambungan daripada topik-topik yang lepas. Jadi kalau anda lihat, kita ada 3 variasi straw yang digunakan. Seperti yang saya pegang ni, saya menggunakan straw yang bersaiz kecil lah. Dengan Cikgu Bong pula bagaimana? Campur. Pada Cikgu Bong menggunakan 2 jenis saiz straw berdiameter besar dan berdiameter kecil. Manakala yang Sasha pula terdiri menggunakan straw bersaiz besar. Jadi kita akan lihat di antara ketiga kentang ini bagaimana hasilnya. Adakah hasilnya sama ataupun berbeza? Tapi juga sedikit peringatan kepada anak-anak di luar sana. Ibu bapa lah sentiasa memerhatikan apa yang dilakukan. Sebab apa? Sebab straw ni kita nampak macam biasa-biasa je, tapi sebenarnya tajam ya. Jadi perlu pengawasan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa semasa anda melakukan aktiviti ini. Sebab walaupun seperti yang Syah kongsikan, nampak straw ini jenis lembut mudah, tetapi anda bayangkan kentang yang keras ini pun boleh ditusuk oleh straw tersebut. Apatah lagi dengan kulit kita, jari kita yang lembut. Walaupun straw ini nampak lembut saja, tapi bila kita ubah suai, kita gunting tajam pun bahaya juga. Betul. Betul. Dia tak sabar ni cikgu. Siapa nak cuba dulu? Jadi saya akan cuba dulu. Kita Ini mula dari diameter dengan kecil. diameter yang kecil dahulu. Tengok. Dah serupa apa ni, macam french fries pun ada. Yang bandingkan kalau yang kecil tenggelam, tadi yang tenggelam. Jadi yang ini saya akan masukkan. Kita tengok perbezaan dia. So, dia terapung di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah. Macam mana pula dengan yang straw besar ni? Jom kita tengok pula straw yang berdiameter besar. Mungkin kita letak tepi sikit. Saya letak cikgu. Letak. Okey. So, dia memang apung. Dia nampak Lebih di tinggi, situ, lebih tinggi yang lagi. Sasha punya menggunakan diameter straw dengan menggunakan diameter yang besar itu terapung lebih berbanding yang saya menggunakan straw berdiameter kecil, ada tenggelam sedikit. Maksudnya di sini daya apungan yang straw diameter besar ini daya dia lebih besar banding dengan daya apungan pada kentang yang menggunakan straw kecil ini. Sebab itulah dia ada perbezaan dari paras. Dia sama ada dia lebih tinggi, terapung lebih tinggi, ataupun dia di tengah-tengah itu. Kita nak bagi nampak sikit macam mana. Tutup. Jadi nampak dengan lebih jelas dah sekarang ni. Mana yang lebih terapung lebih tinggi, mana yang sederhana dan juga yang tenggelam. Jadi kita nak tengok yang seterusnya adalah campur-campur. Betul. Menggunakan straw berdiameter besar dan juga diameter kecil. Muat ke tidak? Kita tolak tepi sikit. Sikit. Kita lihat. Saya alih ke depan lah supaya senang kamera tu. Kita tengok. Terapung tak? Terapung. Ini dia memang terapung, bukan dihalang. So tiga ini memang kita boleh keluarkan terapung. satu untuk memberi penonton supaya dapat melihat dengan lebih jelas. Keluarkan yang bersaiz besar. Okey. So memang dah jelas nampak dah dia boleh terapung. Lebih tinggi lagi. Maksudnya daya apungan tu lebih besar banding dengan yang straw kecil ini. So ini kenapa sebenarnya kita sedang ubah suai faktor-faktor yang mempengaruhi keterapungan, ketumpatan objek ini, iaitu kentang yang kita gunakan ni. Kita tahu kan ketumpatan bukan saja dipengaruhi oleh daya apungan, berat dia juga dipengaruhi oleh jisim, jisim iaitu kg dan juga isi padu. So di sini kita sudah ubah suai isi padu dia tu. So ambil contoh Sasha ini ya. Pada asalnya isi padu kentang ini hanya bulat, bujur macam itu saja. Bila kita dah masukkan straw ini, so isi padu tu meningkat. Nampak tak? Dia sudah lebih besar isi padu. So maksudnya semakin besar isi padu, semakin kurang tumpat.
Okey. Untuk yang formula untuk kira ketumpatan adalah jisim bahagi dengan isi padu. So maksudnya semakin tinggi jisim, semakin tumpat. Kalau dengan satu situasi di mana isi padu adalah sama. Di sini jisim dia memang sama, kita kekalkan tetap sebelum dan selepas memang guna kentang yang sama, jisim dia sama, tetapi kita ubah isi padu. So isi padu sudah meningkat, dia punya ruas permukaan itu. So termasuk straw ini pun kita kira, so dia akan kurang tumpat, daya apongan tu pun meningkat. Itulah dia akan apong. Dah aku konsep ni, mari kita akan cuba lagi satu lagi. Tentang dengan konsep ini kita akan manipulasikan isi padu sesuatu objek tu. Okey, so mungkin kita nak guna plastisin. Plastisin. Kepada eksperimen yang kedua tapi menggunakan konsep yang sama. Mungkin adik itu tak jelas tu, rumah tak ada kentang, tak boleh cuba, tak apa, kita cuba guna yang seterusnya. Ini ada plastisin. Ini ialah plastisin yang mana-mana lah lepas hasil seni, pendidikan seni ke, boleh. Macam ni cikgu, contohlah dekat rumah ada setengah daripada penonton kita yang tidak mempunyai plastisin tapi mereka ada tanah liat yang dimain oleh anak-anak yang kecil-kecil. Boleh guna atau tu tidak? Boleh juga. Play-doh tapi tu, dia akan melarut lah. Cepat dia akan larut dalam air akan jadi kotor. Itu saja. Tapi untuk sementara nak nampak kesan dia tak ada masalah. Boleh saja. Siapa suka pink? Saya. Sharon. Kita bagi semuanya warna pink dekat Sharon. Siapa suka biru? Okeylah, padan dengan tu. Padan dengan warna baju saya. Okey. So memandangkan sebab plastisin dia ada minyak sikit kan. Okey, kita guna sarung tangan lah. Okey, untuk elakkan kotor. Kalau adik-adik kat rumah tu tak pakai sarung tangan, nak cuba rasa plastisin itu boleh juga. Nak pakai sarung tangan tu boleh juga. Betul. Tapi yang pastinya tangan sentiasa bersih. Selepas bermain dengan plastisin ni, cuci tangan ya. Adik-adik jangan lupa untuk cuci tangan selepas kita bereksperimen yang ini. Okey, so yang ini kita letak tepi untuk buat perbandingan nanti. Sekarang kita cuba buat ulikan dia. Saiz dia lebih kurang sama lah. Mungkin sebab Sharon punya plastisin dia kurang sikit. So Shasha terpaksa bagi ikut dia punya saiz. Okey, kita buat uli bulat ke cikgu? Bulat lah. Bulat lah. Okay. Dia macam ada rasa macam ni lah Syah. Teringat pula macam tengah buat kek, tengah buat biskut kan? Buat biskut. Jadi cikgu, kalau macam kita nak buat bentuk-bentuk yang lain boleh ke tak? Ataupun memang boleh? Nak kena bulat je? Oh, boleh nak lah. Nak bulat, nak leper boleh tu. Saya nak cuba buat segi 4 lah cikgu. Okey. Tangan saya basah tu, susah nak pakai. Saya buat segi 4. Lama dah tak main benda ni. Dulu kecil-kecil kan suka main benda ni. Betul. Tapi zaman memang kecil kan dulu kan. Zaman kita boleh kata 90-an tu kan Syah. Tak ada lah macam play-doh yang disediakan. Ya, betul. Jadi kita gunakan tanah yang sebenar. Betul. Campur dengan sedikit air, main lah zaman kanak-kanak. Itulah nostalgia. Ingat lagi zaman dulu-dulu. Okey, saya berbuat bentuk segi 4. Sharon buat bentuk apa pula? Bulat. Okey, Sharon buat bentuk. Bila buat macam ni kan Syah, saya teringat pula ni apa ni, berbola coklat. Berbola coklat. Macam dah lapar lagi. Belum sarapan. Okey, kan dah tengok bentuk kamu. Okey, Shasha buat tu, saya buat segitiga lah. Cube pati ayam lah Syah. Cube pati ayam. Ataupun gula-gula yang kita boleh makan tu. Tapi adik-adik jangan makan. Pengawasan ibu bapa sangat penting. Hati-hati tengok anak-anak tu, takut nanti tiba-tiba dia masuk dekat dalam mulut. Bahaya. Jadi kita boleh tunjuk sikit Syah, zoom in sikit. Bagi penonton lihat bentuk yang Syah dah buat segi 4 tu, comel tu. Comel macam kepala adudu tapi warna biru. So boleh cuba masuk dalam air, tengok timbul tak?
Saya cuba dulu ya cikgu. Tapi sebelum itu, sebelum kita masukkan hasil ni yang kita lihat, yang kita telah uli tadi, plastisin yang telah diuli tadi ke dalam air, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, hello semua. Kembali lagi bersama kami bertiga. Jadi kepada anda di rumah, sekiranya anda mempunyai topik yang ingin dikupas, yang ingin kami kupaskan ataupun yang ingin memberi cadangan kepada Cikgu Bong, apakah eksperimen yang akan dibawa pada minggu yang seterusnya, anda boleh saja lontarkan anda komen dan cadangan anda di IG dan FB Sejahtera Asia. Di sebentar tadi, kami bertiga telah berjaya menguli plastisin tersebut dalam 3 saiz, bukan 3 saiz, 3 bentuk yang berbeza. Okey, yang pertama saya telah berjaya menguli bentuk bulat, bentuk bulat macam cheese ball pula kan. Dengan 2 saiz, iaitu satu saiz yang sederhana dan satu saiz yang kecil. Bagaimana Cikgu Bong pula? Ya, saya punya buat piramid. Bentuk piramid, okey. Besar dan kecil, kita nak bandingkan macam coklat juga. Coklat. Balik-balik makan saja. Jadi kita dah tengok tadi, Sharon dah buat bentuk bulat, Cikgu Bong dah buat bentuk segitiga, dan saya telah membuat bentuk segi empat, dan yang bersaiz besar dan yang bersaiz kecil. Jadi seterusnya apa yang kita nak buat ni Cikgu? So kita cuba masukkan plastisin yang kita dah uli tu masuk ke dalam air tu. Tengok dia timbul ke tenggelam. Jadi kita akan mulakan dengan saiz yang besar dahulu ya. Jadi dapat bezakan, kami menggunakan 3 warna yang berbeza. Jadi saya akan masukkan yang saya punya dulu. Tenggelam terus. Mungkin disebabkan saiz dia kot. Mungkin Syasha boleh cuba dengan kubus kamu yang kecil. Okey. Yang lebih kecil lah Cikgu. Okey, saya cuba yang lebih kecil. Tenggelam juga. Senasib dengan kentang itu. So adalah teman kentang di bawah itu tak sunyi itu. Saya pula cuba dua-dua. Dengan bunyi dia tenggelam juga. Saya nak cuba juga lah Cikgu. Saya nak cuba juga. Nak juga cuba. Tenggelam juga. Tenggelam juga. So kenapa dia tenggelam? Sebab daya apungan, balik juga dia tenggelam disebabkan lebih tumpat daripada air, dan juga daya apungan itu kurang daripada berat plastisin yang kita dah bentukkan itu. Tak kisah dia dalam bentuk sfera, piramid ataupun kubus itu. So kita nak ubah sesuai. Tadi saya sudah bagi tahu kan, ketumpatan ini berkaitan dengan jisim dan juga isi padu. So jisim memang kita tak buat apa-apa dah, sebab memang kita nak buat dia ialah pemboleh ubah yang keep constant, pemboleh ubah yang tetap. Kita nak manipulasikan isi padu dia. Macam mana cara Cikgu? Saya cuba ambil berbola kamu ni, berbola ikan. Berbola ikan warna pink. Saya ambil. Okey, kita cuba. So macam mana? Ada idea tak? Kita cuba kaitkan dengan aplikasi harian. Apa yang selalu timbul di permukaan air, di sungai, di laut tu? Ada idea tak? Kalau sungai Cikgu, saya biasa tengok daun. Daun kan? Apa ciri-ciri daun tu? Dia bentuk leper. Dia leper kan? Kayu pun ada Cikgu, kayu. Perahu pun dia leper kan? Walaupun dia nampak berat, besar. So apa kata kita cuba bentukkan dia macam bentuk perahu. Bentuk perahu. Kita leperkan dia lah. Kita leperkan dia, buat macam bentuk perahu. Mungkin macam mangkok ke? Bentuk mangkok? Bentuk mangkok, betul. Masing-masing kita cuba. Hari ini kita pelbagai kreativiti yang dibuat oleh Sharon, Cikgu Bong dan juga saya sendiri. Dan mungkin juga adik-adik di rumah lebih kreatif lah berbanding dengan kami semua. Jadi anda bolehlah buat pelbagai bentuk. Tapi untuk kali ini buat bentuk seperti mangkuk, leper. So kita nak tengok hasil dia, Syah. Ya. Adakah bentuk tu mempengaruhi? Ya, betul. Kita masih menggunakan plastisin yang sama berat tadi. Jisim dia sama.
Jadi kepada adik-adik yang berada di rumah, tidak semestinya ya anda menggunakan sarung tangan. Sekiranya anda tidak memiliki sarung tangan di rumah, tak ada masalah. Anda boleh menggunakan tangan, tetapi pastikan tangan anda dibasuh selepas anda melakukan aktiviti ini. Okey. Siapa yang dah siap tu boleh cuba macam buat kuih ya. Macam buat kuih. Kuih apa kalau orang Cina tu cai kuih. Oh, cai kuih sedapnya. Saya dah terfikir dari tadi dah kita dah sebut pasal makanan. Ni kan macam tak ada ruang ni Syah. Letak sikit sengkuang yang tutup balik. Goreng. Macam buat dumpling sama juga. Jadi saya kira hari Minggu begini kan Syah, ini salah satu aktiviti yang sesuai anda lakukan bersama keluarga di rumah. Sama-sama cuba eksperimen ini. Dan juga yang menariknya Syahira, apa yang kita eksperimen hari ini tidak semestinya fokuskan kepada anak-anak. Tapi juga sains ni adalah tiap-tiap hari kita rasakan apa kita sedari. Betul, saya setuju tu Syah. Sangat relevan untuk anak-anak dan juga ibu bapa sebenarnya. Okey, saya cuba. Saya sudah macam bentuk tu tak seberapa cantik tapi dah leper, maksudnya permukaan isi padu dia. Okey, sudah dinaikkan. Syah buat bentuk apa Syah? Saya buat bentuk segi empat juga tapi macam kepada piring. Boleh tunjukkan sekali lagi Syah? Mungkin penonton nak tengok. Okey, saya punya macam ni dan saya akan cuba masukkan. Kita lihat bagaimanakah. Oops. Nak tengok. Dan saya bentuk mangkuk. Teringat pula mi kolok Sarawak. Balik-balik pagi macam ni kan. Okey, jadi saya akan masukkan perlahan ke dalam air ini. Kita lihat. Dia ni kan timbul walaupun dalam di tengah-tengah itu ada air. Ada air macam mana nak tunjuk ni? Tu ada air. So dia okey, saya buangkan air tu sini. Timbul juga kan. Lepas tu saya masukkan juga yang plastisin yang kecil itu. Okey. Bertambah lagi berat dia. Tenggelam tu. Kenapa? Sebab dia sudah melebihi jisim yang boleh ditanggung oleh isi padu ini sudah. Jadi kira ni kan cikgu kalau nak menampung bobolan yang kecil tu muatan yang lebih tu kita perlu besarkan lagi lah. Besarkan lagi isi padu tu. Kita cuba mungkin yang tengok yang warna purple ni. Okey, kita mungkin angkat dan tunjuk Okay. Cuba. Kita tengok yang warna purple ni, luas permukaan tu lebih besar. So isi padu tu lebih daripada yang mangkuk ini. So itulah dia boleh tanggung yang plastisin yang ditambah tu. Nampak perbezaan bentuk ya. Tak apa, kita tengok yang Syasha punya tu lebih besar tak? Terlihat Kita uji yang Syasha punya. Nampung tak? Boleh menampung ke tidak? Macam besar sedikit cikgu dari besar saya. Kita tengok boleh menampung. Jadi kita boleh lihat pula Syasha punya. Adakah dapat menampung? Syasha nak cuba sendiri? Boleh. Sebab biasanya kalau kita main agak-agak je kita tak tahulah. Betul. Kita kena cuba. Sekarang kita cuba sendiri. Okey, kita boleh cuba sekarang. Saya letakkan berbola ini. Tenggelam juga. Tenggelam. So tak apa, sekarang kita cuba besarkan lagi isi padu dia. Tengok berapa lagi yang boleh ditanggung. Ini maksudnya sama dengan yang perahu tu. Kenapa dia lebihan muatan? Dia tenggelam. Karap kan cikgu? Maksudnya dia memang setiap perahu tu dia ada had dia maksimum kan, berapa penumpang yang boleh masuk tu. Itulah untuk elakkan kemalangan berlaku tu. Ni macam main saja. Saya cuba tengok saya punya boleh tanggung macam berapa. Macam nak tebal batu canai ni Syah. Okey, kita tengok yang cikgu Bong punya. Ya. Kita kena besarkan dia lagi Syah. Nak masukkan yang ni, kubus. Tu. Okey, nak masukkan yang bulat ini. Dua. Dua. Satu saja boleh tahan. So maksudnya kita ini manipulasikan, yang terakhir aktiviti ini kita manipulasikan yang isi padu tu. Aktiviti hari ini kita manipulasikan isi padu objek dan jisim itu adalah tetap. Ketumpatan itu berkaitan dengan
Lebih tumpat dia akan tenggelam, kurang tumpat dia akan terapung. Dan keapungan ini juga berkaitan dengan daya apungan, di mana daya dan juga berat itu adalah sejenis daya yang boleh tolak dia ke atas. So bila dia terapung ni, contohnya plastisin warna purple ni dia terapung, maksudnya daya apungan sama dengan berat dia. Bila ni potato tu tenggelam, maksudnya daya apungan kurang daripada berat dia tu. So dia akan tenggelam. So yang ini contohnya di tengah-tengah. Okey, maksudnya daya apungan yang dengan straw ini kurang daripada daya apungan yang tenggelam itu. Jadi so hari ini memang kita dapat satu informasi, satu input yang sangat berguna daripada Cikgu Bong. Jadi kepada anda terus boleh cuba ini, jangan tak cuba ya, cuba di rumah. Jadi kepada anda terus kekal setia bersama kami, kerana selepas ni saya dengan Syah akan membawa kupasan menarik hanya untuk anda. Semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami Sejahtera Asia. Tadi kita dah buat pelbagai eksperimen bersama dengan Cikgu Bong, iaitu sempena eksperimen pendidikan dalam slot pendidikan sebenarnya tadi. Jadi topik ni adalah kesinambungan daripada topik-topik sains yang kita pelajari pada minggu yang lepas itu berkaitan dengan ketumpatan. Tapi seronoklah Syah, sebab tiap minggu kita melakukan eksperimen yang berbeza tapi masih juga dalam topik yang sama. Jadi kita dapat lihat dengan bahan-bahan yang kita gunakan itu menghasilkan hasil yang berbeza, Syah. Iaitu mempunyai konsep yang sama tetapi berbagai variasi lah kiranya eksperimen yang bervariasi. Dan juga untuk hari ini adalah sebenarnya hari yang sangat istimewa, iaitu 15 Ogos 2021. Kenapa? Sebab hari ini merupakan hari National Back to School Day, iaitu hari persiapan untuk kembali ke sekolah. Dan juga tarikh ini bermakna mengabdikan permulaan baharu yang lebih menarik, iaitu permulaan baru untuk sesi persekolahan lah. Kebiasaannya National Back in School ni disambut di Amerika Syarikat sebenarnya. Tapi dan juga dia berlangsung bukan saja pada hari ini tetapi berlangsung pada sepanjang bulan Ogos pada setiap tahun. Disambut sejak tahun 1960. Bulan kembali ke sekolah ini merupakan inisiatif untuk memotivasikan pelajar-pelajar dan ibu bapa. Tapi apa yang uniknya tentang National Back to School Day yang disambut oleh negara Amerika Syarikat ni, Syah, dia punya konsepnya adalah sedikit berbeza. Bukan sedikit lah, saya boleh katakan di sini banyak perbezaan dengan apa yang kita aplikasikan di negara kita sendiri. Sebab dalam sepanjang bulan Ogos itu tiada sebarang PDP dijalankan. Oh, tiada. Jadi sepenuhnya pada bulan Ogos itu mereka melakukan persiapan yang secukupnya. Salah satu contoh yang mereka boleh lakukan, yang sering kali mereka lakukan sepanjang bulan Ogos ini adalah mengadakan aktiviti pengumpulan dana, Syah. Mengadakan aktiviti pengumpulan dana. Jadi mereka meraihkan bulan kembali ke sekolah dengan mengadakan pengumpulan dana untuk membeli barang-barang peralatan sekolah seperti buku teks, alat tulis, buku nota, dan daripada pengumpulan dana ini mereka juga menyalurkan kepada kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk kembali ke sekolah. Maksudnya ibu bapa ni sama-sama dan juga para pelajar ni berganding bahu untuk mengumpul dana supaya setiap pelajar tu dapat menggunakan kelebihan yang bersama-sama. Itu yang seronok sebab bulan yang mereka lancarkan bulan kembali ke sekolah ni digunakan bukan saja untuk membantu diri sendiri, malah untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik. Jadi aktiviti mengumpul dana ni, Syah, mereka membawa anak-anak mereka ni melakukan kita boleh katakan aktiviti macam kebajikan lah. Mereka mungkin potong rumput, dia bukan kebajikan, macam aktiviti fundraising tu dia potong rumput di halaman rumah orang dan orang akan membayar duit kepada mereka. Jadi duit tu mereka gumpul bersama. Jadi konsep ini pun adalah mereka dah terbiasa. Jadi orang yang berada di sekitar kawasan tersebut apabila dia nampak pelajar-pelajar sekolah datang ke rumah menawarkan diri untuk membersihkan rumah, jadi mereka akan membayar. Duit itu mereka akan gunakan untuk membeli peralatan sekolah. Kiranya macam buat kebajikan jugalah, Sharon. Kiranya jadi, macam
seperti yang selalu saya tengok dekat dalam movie-movie lah kan Sharon. Biasanya ada budak-budak ni mereka akan pergi menjual air lemon biasanya. Lepas tu duit yang mereka dapat tu mereka kumpul dan membeli sesuatu barangan untuk mereka yang tidak berkemampuan. Betul. Jadi itulah saya kira kat sini konsep mereka sangat berbeza. Macam kita kalau kembali ke sekolah, dah gelabah lah Syah. Ibu bapa gelabah, kelang kabut, anak-anak pun begitu juga. Ya, tapi mereka tidak. Memang sepanjang bulan tersebut, mereka mempersiapkan bukan saja dari segi fizikal, malah dari segi emosi dan mental. Jadi ia dapat membantu mengurangkan fobia, terutama sekali anak-anak yang kecil yang baru nak masuk ke sekolah. Nampak, maksudnya dekat sini nampaklah mereka membuat preparation sebelum nak memasuk kepada alam belajar tu. Kiranya mula-mula tu kiranya macam sesi orientasi lah ini. Betul lah. Sebab selain daripada pengumpulan dana juga Syah, mereka menyediakan persekitaran sekolah yang bersih dan selamat. Jadi ibu bapa bersama dengan anak-anak mereka akan datang ke sekolah di bawah pemantauan pihak sekolah. Mereka bersama-sama bekerjasama membersihkan kelas, membersihkan kawasan sekolah, memastikan setiap peralatan ataupun apa saja kemudahan yang terdapat di sekolah itu berada dalam keadaan yang elok dan selamat untuk digunakan. Jadi mereka akan menunjuk kepada pelajar-pelajar bagaimana untuk menggunakan kemudahan itu dengan cara yang selamat, di mana mereka perlu berdiri untuk menunggu ketibaan ibu bapa ketika hendak menghantar anak ke sekolah. Dia ada laluan untuk berjalan kaki, dia akan tunjuk setiap step-step seperti yang Syah kongsikan tadi lah, seperti minggu orientasi sepanjang bulan Ogos tersebut. Kiranya ibu bapa dan juga guru-guru serta anak-anak ni turun padang untuk memberi demonstrasi kepada anak-anak. Kiranya macam lagi-lagi macam bulan musim pandemik ni kan. Kiranya ibu bapa boleh memberi tahu mereka cara yang betul menggunakan pelitup muka, macam mana hendak menjaga social distancing tu. Adakah seperti itu Sharon? Dia akan menunjukkan cara untuk menggunakan beg galas itu juga ditunjukkan cara yang betul menggunakan beg galas, cara mereka mengenakan pakaian seragam sekolah. Jadi walaupun dia sentiasa macam kita boleh katakan bahawa sepanjang bulan itu ibu bapa dengan anak-anak mereka bebas untuk pergi ke sekolah. Ibu bapa boleh tunjukkan kepada mereka di bawah pemantauan pihak sekolah, boleh tunjukkan inilah laluan pejalan kaki, ini kawasan untuk menunggu ibu bapa. Dia ada tempat-tempat begitu Syah. Jadi apabila sekolah dibuka nanti, maka pelajar-pelajar ni tidak akan panik lah. Jadi mereka dah tahu satu persekitaran sekolah tersebut, mereka tahu di mana perlu menunggu ibu bapa, di mana perlu menunggu untuk bas sekolah dan di mana bilik, macam contoh bilik makmal, bilik PJK. Jadi mereka dah tahu kedudukannya. Jadi itu dapat mengurangkan rasa risau, rasa resah anak-anak ni. Dan juga saya rasa sebenarnya walaupun kita dapat merasakan perbezaan di antara di US dan juga Malaysia, tapi sebenarnya ada satu macam persamaan sedikit, iaitu sesi persekolahan kita di Malaysia bermula pada pertengahan tahun ni juga tadi, iaitu pada bulan Julai yang lepas. Manakala bagi untuk national ataupun US, mereka mulakan sesi pembelajaran pada bulan Ogos. Jadi macam tak ada jauh sangatlah bezanya. Dan sebenarnya kami ingin Syah sebenarnya nak sampai kepada apa yang boleh persiapan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa, guru-guru dan juga anak-anak. Iaitu yang pertama sekali adalah berbicara dengan anak bahawa persekolahan pada tahun ini sangat berbeza. Itu sangat penting sebenarnya untuk kita berkongsi pengalaman ataupun macam yang saya bagi tahu tadi, ada memberitahu bahawa di sini tempat untuk menunggu dan sebagainya, kerana dari sini oleh itu anak-anak ini bila dia kembali ke sekolah dia akan rasa lebih selamat, tak cemas, dia lebih rasa yakin pada diri sendiri. Ya, rasa dengan lebih yakin. Dan juga yang kedua adalah untuk kan sekarang ni ada pelajar yang buat PDPR, ada yang pergi ke sekolah secara fizikal, dan sekiranya ada pembelajaran berlaku secara PDPR, apa yang boleh dilakukan adalah menyediakan ruang untuk sesi pembelajaran anak, iaitu untuk anak ni lebih selesa lah. Sekiranya ada berlaku PDPR sebagai contohnya, menyediakan satu tempat yang selesa dan juga lebih kondusif. Betul tu. Jadi dia dapat membangkitkan semangat kepada pelajar-pelajar itu untuk lebih belajar, sebab kita tahu bahawa macam kita pembelajaran dari rumah ini dia memang banyak cabaran yang dia harus dilalui. Kita tahu kengkangan daripada jaringan internet dan juga mungkin juga ada gangguan daripada
adik-adik masih kecil ni Syah, sebab kita faham juga tak banyak tempat pengasuhan ini dibuka, jadi kengkangan juga ibu bapa untuk yang tengah bekerja, jadi mereka perlu meninggalkan anak mereka di rumah bersama dengan adik-beradik yang lebih dewasa untuk menjaga mereka. Tapi dalam masa yang sama, adik-beradik yang lebih dewasa ni juga ada kelas yang perlu diikuti juga Syah dari atas pembelajaran atas talian ini. Jadi itu merupakan satu cabaran lah saya kira dan kengkangan juga buat pelajar-pelajar yang melalui pembelajaran atas talian dari rumah juga Syah. Macam Syah sendiri juga dulu pengalaman lah, apa pengalaman yang seronok yang tidak dapat dilupakan semasa melakukan persiapan kembali ke sekolah. Sebab macam kita bulan Januari kan buka sekolah, jadi bulan 12 tu kita dah sibuk dah ni. Kalau kita lihat dekat sekitar kawasan Kuching tu, kalau bulan 12 tu Indian Street tu mesti pack, penuh, mesti jam. Orang pergi melakukan persiapan bukan saja untuk menyambut hari Christmas, tetapi turut untuk kembali ke sekolah. Kembali ke sekolah bukan apa Syaira, masa tu lah untuk anak-anak ataupun pelajar seperti saya dulu kan, dah siap-siap dah tulis list untuk beli apa. Okey, hari ini kita nak beli kasut, hari ini kita nak beli beg, kita nak beg yang macam mana. Itu adalah antara persiapan yang biasanya saya lakukan lah. Kalau macam Sharon sendiri dulu macam mana? Saya akan kongsikan selepas lagi, semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya Sharon dan juga Shasha dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu dengan perkongsian kita pada pagi ini, persiapan kembali ke sekolah bersempena dengan National Back to School Day USA. Jadi seperti yang Syah pun dah kongsikan tadi dah pengalaman persiapan Syah untuk masuk ke sekolah. Tapi macam saya Syah macam kurang sikitlah persiapan tu sebab kebanyakannya saya menggunakan alat tulis yang lama, saya menggunakan pakaian sekolah yang lama, kasut yang lama, dan saya rasa saya bukan kategori pelajar yang lasak lah. Sebab kasut tu macam boleh bertahan selama 3-4 tahun jugalah. Oh, selagi boleh pakai, Sharon gunakan lah. Saya bukan jenis yang nak beli baru, terutama sekali dari segi pakaian sekolah itu. Saya rasa saya lebih selesa dengan pakaian sekolah yang lama berbanding yang baru. Jadi agak jarang untuk melakukan persiapan kembali ke sekolah, melainkan hanya membeli alat-alat tulis dan buku-buku yang sepatutnya saja. Jadi dekat sini kiranya persiapan untuk kembali ke sekolah ni tidak semestinya terhadap barang-barang baru yang kita kena beli, tapi juga sebenarnya adakah, ini soalannya saya ingin nak tanya dengan Sharon lah, bila dah tak beli barangan yang baru kan, adakah jiwa ataupun keterujaan Sharon tu semakin membuat-buat ataupun biasa-biasa saja apabila ingin memasuki alam persekolahan? Perasaan tu bercampur baur. Ada rasa seronok pun ada, rasa teruja pun ada, tapi rasa malas tu pun ada. Sebab kan masa sama sekolah tu kita cuti dalam tempoh saya boleh kira sekitar sebulan lebih lah, daripada start pertengahan bulan November sehingga habis bulan 12 tu. Jadi kita dapat bangun lewat, macam bebas lah. Bebas masa cuti hujung tahun tu kan. Lepas tu kita fikir balik nak masuk ke sekolah balik, jadi kena ada rutin harian yang perlu kita patuhi. Jadi ada malas sikit. Tapi bila jumpa kawan balik masa nak mengambil buku teks hujung tahun tu, rasa seronok balik. Rasa seronok. Lepas tu rasa macam tak sabarnya nak masuk dekat sekolah. Iaitu adalah untuk mereka yang pergi ke sekolah secara fizikal. Tapi bagaimana pula kalau anak-anak sekarang ni yang melakukan PDPR? Macam mana tu? Agak menyedihkanlah juga sebab mereka tidak dapat berinteraksi bersemuka, mereka hanya dapat berinteraksi dalam alam maya saja, di mana saya kira memang agak sukar untuk mereka mengekspresikan diri mereka itu, Syah. Tapi sebenarnya Sharon, kita boleh juga nak menghidupkan aura positif itu. Bagaimana? Iaitu dengan memakai je lah, waktu buat kelas secara Zoom tu, guna je lah pakaian sekolah yang ada, yang dulu-dulu tu pakai saja untuk mengambil aura tu orang cakap kan. Lepas tu kalau boleh ambil gambar sekerap yang mungkin, kerana itu adalah salah satu kenangan untuk kita bahawa hari ini bila kita tengok gambar tu kan, kita akan teringat, masa ni ada masa pandemik saya belajar melalui Zoom sahaja contohnya. Tapi apa yang lucunya Syah, apabila pembelajaran atas talian ni saya baca dekat laman sosial, keluhan daripada guru-guru ni mendapati bahawa pelajar-pelajar mereka tidak on kamera tu. Ini sebenarnya menjadi satu masalah. Jadi seolah-olah cikgu itu mengajar tanpa siapa-siapalah, dia hanya menghadap skrin itu sahaja. Kebanyakan pelajar tu ada setengah-setengah, ada segelintir pelajar yang memberi alasan bahawa sekiranya mereka buka on screen tu, dia akan berlaku sedikit gangguan jaringan internet.
Jadi ada yang mungkin malu-malulah kot, ataupun mungkin dalam keadaan yang tidak apa kata tu, dalam tidak presentable untuk dia buka dia punya on screen tu, mungkin dia tengah dodoi adik dia ke Syah tengah membantu kan. Kita tak tahulah kan. Ataupun kadang-kadang mungkin akan macam contoh sesi pagi mereka kena sesi pembelajaran atas talian bermula pukul 7 Syah. Mungkin baru bangun tidur kot time tu. Dengan tak sempatnya gosok gigi, mandinya atas katil tu lepas tu buka Syah. Tapi sekarang ni Syah, kita ada filter dan juga sebenarnya sebaiknya untuk anak-anak dekat luar sana untuk sesi PDPR ni lebih baiklah kita macam buka kamera supaya cikgu ni nampak mimik muka kamu macam mana. Dan ada semangat sikit sebenarnya, tapi saya kira kita agak menyedihkan jugalah sebab bila kita tengok kes COVID yang berlaku dalam negara kita masih lagi membimbangkan di mana pihak kementerian tidak dapat mengumumkan tarikh ataupun bulan yang dijangka akan dibuka sekolah Syah. Sebab kita sentiasa kena ikut perkembangan terkini berkenaan dengan kes COVID. Sekiranya kes itu turun dan kita dalam keadaan yang selamat, maka mungkin sekolah akan dibuka. Tapi dengan keadaan semasa ni saya kira agak lama jugalah Syah sekolah akan dibuka. Mungkin agak lama, tapi tak apa, sempena dengan National Back School Day ni kita akan ingin menyuntik semangat adik-adik untuk sentiasa bersemangat untuk memulakan pembelajaran, bukan setakat pelajar saja, tetap juga golongan pendidik, pendidik daripada ibu bapa semua memainkan peranan yang penting. Tapi saya kira sebab disebabkan kita bukan berehat, kita melakukan pembelajaran atas talian itu, sebab saya terbaca dalam laman sosial ada yang mengatakan bahawa baju sekolah anak-anak yang lama tak muat untuk dipakai semula. Sebab ialah kan tak melakukan aktiviti fizikal, tidak beriadah. Jadi anak-anak mereka ni kita tahu dekat duduk rumah ni makan sahajalah kerja, makan belajar, jadi menambahkan berat badan mereka. Disebabkan itu pakaian lama sekolah itu tidak muat untuk diguna pakai Syah. Jadi macam tak apalah, tapi sebab itulah pentingnya peranan daripada cikgu-cikgu untuk memberikan anak-anak ini lebih semangat untuk bersukan dan tidak untuk duduk diam saja. Dan juga sempena National Back to School Day ini juga ingin mengingatkan kepada anda semua ibu bapa untuk disiplin dalam rutin tidur anak-anak. Biasalah Sharon, kalau dah lama ataupun panjang sangat tempoh bercuti kan, anak-anak biasanya waktu tidur tu dia tak teratur. Jadi rasanya sempena dengan National Back to School Day ni adalah sangat tempat untuk mengatur semula rutin tidur anak-anak tu. Itu betul tu. Sebab sepanjang boleh dikatakan berada di rumah ni, body clock mereka tu telah berubah Syah berbanding dengan yang sebelumnya. Oleh kerana itulah pihak ni kalau kita lihat negara Amerika Syarikat ni dia mengadakan persiapan kembali ke sekolah ni, National Back to School Day ni yang berlangsung pada setiap bulan Ogos ni adalah untuk mempersiapkan pelajar-pelajar mereka, sebab mereka ni adalah setelah diberikan cuti sama cuti. Cuti sama tu selama 3 bulan. Lama tu, tempoh 3 bulan tu lama. tempoh masa yang lama, sebab itu mereka lancarkan setiap bulan Ogos mereka akan melakukan persiapan kembali ke sekolah. Jadi kalau 3 bulan tu Syah, banyak perkara boleh berlaku tu. Mungkin pelajar tu pun dah tak ingat dah apa yang berlaku di sekolah sebelum ni. Mungkin dah tak berapa nak kenal gurunya, tak ingat nama. Sebab itulah diadakan seperti yang Sharon cakap tadi, pada permulaan untuk sesi persekolahan tu mereka adakan mungkin ada carnival dan juga aktiviti bersama dengan ibu bapa dan juga para guru. Apa yang seronoknya National Back to School Day ni Syah, bagi kalau kita lihat negara mereka menawarkan diri untuk menjadi sukarela sepanjang bulan Ogos tersebut untuk membantu pihak sekolah untuk menguruskan perkara-perkara dekat sekolah, seperti mempersiapkan sekolah itu sendiri untuk menerima pelajar yang akan masuk kemudian. Dari kita dapat lihat dia punya, kita boleh katakan di sini perhubungan di antara masyarakat itu dengan pihak sekolah itu sangat kuat. Di mana mereka sama-sama bersama dengan pihak sekolah bergotong royong dengan anak mereka sekali Syah datang ke sekolah membantu. Sama-sama untuk menceriakan sekolah, menceriakan kelas. Kita dapat lihat di sini bahawa mereka ni sangat sportif lah. Sportif parents dan juga sportif. Sebab mereka menjadi sukarela ni seperti yang kita sedia maklum bahawa tidak mendapat sebayang bayaran, tetapi mereka tetap juga
terus membantu pihak sekolah demi kesejahteraan dan keselesaan anak-anak mereka untuk belajar di sekolah tersebut, Syah. Dan juga sebenarnya amalan ini adalah sangat baik. Seperti yang Syaireen bagi tahu tadi, tiada bayaran yang diberikan kepada mereka yang melakukan sukarelawan. Jadi sedikit sebanyak nilai-nilai moral tu boleh dipupuk terhadap anak-anak ni supaya melakukan perkara-perkara kebaikan terhadap masyarakat dan juga diri sendiri sebenarnya. Betul. Perkara itu adalah untuk diri sendiri sebab siapa yang akan belajar dia adalah mereka sendiri dan juga para guru. Jadi kepada anda, jika anda mempunyai sebarang cadangan ataupun pandangan dan mungkin juga anda ingin ada topik yang ingin kami kupaskan pada minggu yang seterusnya, jangan malu-malu, terus lontarkan saja pandangan anda di FB dan IG Sejahtera Asia. Dan sekiranya anda ketinggalan untuk menonton siaran kami pada pagi ini, anda boleh pergi saja ke YouTube, type saja Sejahtera Asia dan anda boleh pilih mana-mana episod yang anda ketinggalan. Sehingga kita bertemu lagi dalam siaran yang akan datang, semestinya dengan kupasan dan perkongsian yang lebih menarik. Saya Syaireen Kezia dan saya Syasha Renzlin. Hanya dalam siaran Sejahtera Asia, dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye-bye.